Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Masih membicarakan tentang sepak bola, khususnya timnas Malaysia. Kalau misalnya membahas timnas Malaysia atau timnas Indonesia, sepertinya tidak akan ada ujungnya deh. Ya, panjang banget gitu. Ya enggak? Betul enggak? Dan lagi-lagi timnas Harimau Malaya mendapatkan sindiran. Tapi kali ini dari kreatornya. Jadi saya menemukan VP gitu ya. Nah, ini rupanya orang Malaysia nih gitu. Menyindir naturalisasi yang dilakukan oleh FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Dia mengatakan dulu yang memberikan rekor dunia itu yaitu orang Malaysia, bukan naturalisasi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai orang Sabah dan Sarawak. Jadi setiap ada pertandingan sepak bola di Malaysia, orang Sabah dan Sarawak itu pasti ada, pasti hadir, pasti nonton. Ya intinya sih kreator ini peduli ya dengan orang Sabah dan Sarawak karena jarak dari Sabah ke Sarawak ke Stadion Bukit Jalil itu sangat jauh. Intinya sih ya minimal harga tiketnya diturunin atau dipotong gitu ya. Intinya dikasih diskon lah karena kan mereka itu jauh, terus belum ongkos di perjalanan, belum menginap, belum makan sebagainya. Oke teman-teman, langsung aja simak deh ya, sekalian intip komentar-komentarnya. Yang cipta rekod dunia bola sepak semua anak tempatan kita tahu. Tengok top 5 penjaring gol antarabangsa terbanyak dunia. Mokhtar Dahari. Penjaring gol tercantik dunia tahun 2016, Faiz Subri. Caps antarabangsa terbanyak kelima dunia pun Soh Chin An. Bahkan mereka ni sebaris dengan nama bintang dunia tahu. Bukan Asia, bukan ASEAN. Ada nama pemain naturalisasi atau warisan situ? Tak ada. Ketiga-tiga mereka ni memang totok anak tempatan kita. Lega tau bila saya tengok ni, sebab pemain naturalisasi dan warisan tetap tak akan mampu pecahkan rekod ketiga-tiga anak tempatan kita ni sebab ianya teramat susah. Jadi dari satu sudut kita harus berbangga sebab anak tempatan kita boleh capai rekod setinggi itu. Dan korang pun tahu kan, yang ketiga-tiga mereka ni turut dikenali oleh semua peminat bola sepak dunia. Bahkan pemain bola sepak terulung dunia pun kenal mereka ni. Jadi jangan risau, kita anggap saja kita menunggang pemain naturalisasi ni untuk mempersiapkan lebih ramai anak tempatan kita cipta rekod yang sama. Tahniah anak tempatan. Korang tahu tak ramai warga Sabah dan Sarawak yang turun ke Stadium Bukit Jalil hari itu? Bukan perlawanan hari itu saja tau. Perlawanan Harimau Malaya lain pun mesti ada je ramai warga Sabah dan Sarawak turun. Kita harus bagi kredit pada mereka. Bayangkan, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Habis duit pengangkutan, tempat tinggal lagi, beli tiket lagi. Lepas tu bila habis saja perlawanan, mereka kena terus balik ke Sabah dan Sarawak sebab mereka ada kerja pada keesokannya. Luar biasa kan penyokong Sabah dan Sarawak? Elok juga kalau kita boleh bagi potongan harga tiket bola untuk penyokong dari Sabah dan Sarawak supaya kurang sikit bebanan kewangan mereka. Setuju tak? Warga Sabah dan Sarawak memang hebat. Mereka ni ada jiwa Malaysia yang menebal. Ada tak geng-geng Sabah dan Sarawak yang turun ke stadium begitu? Munculkan diri anda. Tetap Indonesia, kerja nak provokasi sahaja. Video ini tak ada kaitan dengan negara anda. Cenah. Setuju dek. Banyak nian cerita masuk Piala Dunia bro. Ngomong apa orang ini? 4-0 bro, tempatan 24 jam berpolitik atau main TikTok. 60-an hadir kisah benar. Indo ada puskasta. Aku sayang kok bang. Kita kurang bakat tinggi di masa sekarang. Masa dah berubah. Mereka sampai ke Olimpik. Keren. Juta-juta sanggup habiskan demi warisan, tapi tak sanggup habiskan juta-juta bagi tempatan. Ini kalian ya pahami sendiri saja ya bahasanya. Ada ke tempatan sekarang macam tempatan dulu? Hahaha. Emotnya gitu maksudnya. Kalau tak silap aku arwah Mokhtar Dahari. Pernah ditawar bermain di salah satu klub terbaik dunia. Al-Fatihah buat arwah Mokhtar. Kemana Faiz Zubri? Faiz Zubri ya sekarang nih dia jadi duta bola sepak Pulau Pinang. Kalau nak pemain tempatan hebat kena mulakan dari sekolah, contoh macam Jepun. Latihan bola sepak dari sekolah dah macam training Olimpik, bukan di sekolah proyek bola ya.
di semua sekolah yang ada main sepak bola, bola sepak maksudnya ya. Maksudnya sekolah biasa tapi training macam nak masuk Olimpik. Tuh budaya diorang, cara latihan, tuh contoh. Betul bang, dulu Jepun pun macam tuh. Sekarang sepak bola mereka jauh lebih maju dari kita. Tahun bila tuh bro? Dah berapa tahun Malaysia nak kalahkan Brunei? Apa ini PYN ini, sakit nak menang. Kau paham ke tak apa aku cakap? Aku sokong naturalisasi, tapi aku kata pemain tempatan tetap yang cipta rekod dunia, dan pemain naturalisasi takkan dapat pintas rekod dunia tuh. Hang paham dah? Sebab zaman tuh negara lain pun guna pemain tempatan, masih sama level. Sekarang nih banyak negara dah guna pemain import macam nih. Tak salah, kita pun buat sama. Sekarang semua pemain import warisan. Hahaha. Pupus masa depan pemain tempatan yang berbakat. Sebab kabel, kalau tak ada kabel mungkin ada yang macam Mokhtar, Faiz, dan Soh. Orang zaman kini tak faham nostalgia pemain-pemain tempatan dulu. Kini janji Rasul, walaupun pemain-pemain warisan konon. Nostalgia 10-0, pasti gaduh ngan farm sampai kiamat ke. Contohi Jepun, maju tiada import dan warisan. Malaysia duit banyak bagi ke import. Jangan main hembus tak selidik. Hahaha. Top penjaring sebab dia lama main dengan pasukan. Dan zaman dulu tendangan Faiz Subri kebetulan. Lainlah kalau Roberto Carlos. Hahaha. Kenapa Malaysia tak latih lebih banyak pemain lokal? Kenapa mesti orang barat wakil Malaysia? Sebab lokal kita tak nak bersaing. Indonesia mana? Tak perlu provok. Ini fokus Malaysia saja. Kata jaguh Melayu, tapi pasukan Malaysia hampir semua pemain dari luar negara. Antara perspektif yang saya sokong dari sudut politik. Kita perlu jadi macam Jepun untuk tempatan kita sendiri. Perlu banyak lagi klub serta panggil semua legend Malaysia untuk mengajar budak dan mengambil pengalaman dari pendahulu kita semasa kita kecil. Mungkin kita dapat naik lebih tinggi jika kita percayakan orang tempatan kita tanpa ada pemain luar ya. Faiz Subri itu memang spekan tercantik atas daras undian. Mana dia sekarang? Dulu orang main bola demi negara, sekarang orang main bola demi periuk nasi depan saja. Contohnya kenapa dulu orang gerun bila dengar nama pasukan Malaysia, betul kan?